Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid, yang mana sebelum ni awak dah belajar beriman kepada kitab, pengertian dia kan. Jadi hari ini Ustazah akan ajar awak nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, serta apakah isi kandungan dalam kitab tersebut. Okey, seperti mana yang awak telah maklum sebelum ini, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Baiklah, kita tengok pada Rasul yang menerima bahasa dan umatnya. Okey, yang pertama kitab Zabur ialah diturunkan kepada Rasul Nabi Daud. Bahasa yang digunakan Ibrani dan juga umatnya Bani Israel. Awak ingat Zabur ada huruf waw, Nabi Daud waw. Okey, hafal bahasa Ibrani. Kitab yang kedua ialah At-Taurat, yang mana ianya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Ia juga kepada Bani Israel juga. Tengok, Bani Israel juga. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Macam mana nak hafal? Awak ingat Injil ada huruf ya, dan juga Nabi Isa ada huruf ya kan? Injil, Isa. Bahasa yang digunakan ialah Suryani, iaitu Bani Israel juga. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang masih digunakan sehingga kini dan hingga hari kiamat. Rasul yang menerimanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab. Umatnya yang menggunakan Al-Quran ini ialah seluruh manusia dan jin hingga hari kiamat. Kitab Al-Quran ialah kitab yang terakhir bagi Rasul dan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan lagi mengenal isi kandungan kitab tersebut. Apakah isi kandungan dalam kitab tersebut? Kita tengok yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, ia hanya untuk kaum Yahudi, iaitu Bani Israel saja kan. Dan apakah isi kandungan dalam kitab Zabur? Kitab Zabur mengandungi perkhabaran, cerita, zikir dan doa. Okey, faham semua? Saya teruskan kepada kitab yang kedua, iaitu kitab Taurat. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ingat ada huruf waw, Musa. Yang kedua, ia hanya untuk kaum Yahudi, itu Bani Israel juga, sama. Poin yang ketiga, kandungan asal kitab Taurat ini telah diubah suai oleh pendeta. Para pendeta telah mengubah isi kandungan dalam kitab Taurat ini. Jika masih ada pada masa sekarang, ia bukanlah yang asli. Maksudnya yang ada sekarang ni, kalau orang kata, kitab Taurat ada lagi lah sekarang. Ya, tetapi ianya telah diolah oleh pendeta. Yang kelima, kita wajib percaya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun kita tidak boleh ikut isi kandungannya. Ya, kita wajib percaya kitab Taurat ni Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, walaupun isi kandungannya telah berubah. Awak jangan ambil isi kandungannya. Kita percaya kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa. Okay? Dan yang keenam, kitab Taurat ini apa yang ada dalamnya mengandungi pengajaran dan bimbingan.
Yang ketujuh, perkara yang diubah dalam kitab Taurat ini ialah perkhabaran tentang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad dan tentang keesaan Allah. Ya, mereka ni mengubah tentang perkhabaran akhir zaman Nabi. Adalah cerita-cerita dia kan. Nanti Ustaz bagi tahu lebih lanjut lah lepas ni insya-Allah. Okey, yang ketiga, kitab Injil. Yang pertama, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa, Injil Isa. Yang kedua, ia hanya untuk kaum Yahudi atau Bani Israel. Yang ketiga, kenapa berlakunya penyelewengan kitab Injil ini? Ianya berpunca daripada rasa dengki, busuk hati golongan ahli kitab terhadap pelantikan Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, bukan daripada kalangan mereka. Kalau kita tengok kebanyakan Nabi-Nabi ni daripada kalangan mereka, tapi Nabi Muhammad ni daripada bangsa Arab. Jadi diorang tak puas hati lah kan. Dia rasa dengki, sebab tu dia ubah isi kandungan dalam kitab Injil itu. Yang keempat, kitab Injil ini mengandungi keterangan dan hukum. Dan yang kelima, perkara yang diubah dalam Injil iaitu menyatakan Nabi Isa anak Tuhan. Antara perkara yang diubah dalam kitab Injil ialah mereka mengatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia orang ubah. Yang keenam, kita wajib percaya kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa walaupun kita tidak boleh ikut isi kandungannya. Ya, kita kena percaya kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tengok yang warna merah. Pengikut Nabi Isa telah mengubah suai kitab Injil untuk dijadikan panduan agama Kristian. Okey, agama Kristian mereka menggunakan kitab Injil ya. Tapi sekarang ni kitab Injil kebanyakannya dah diolah, yang dah diubah. Okey. Dan yang terakhir ni contoh antara kitab Injil lah. Okey, yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai satu mukjizat agung. Kitab Al-Quran ni satu mukjizat agung yang mana kitab Al-Quran ini ianya turun berperingkat mengikut kepada ada sesuatu yang berlaku. Contoh macam kisah pengharaman arak. Pada mulanya arak ni boleh minum. Adakah Allah ini menegur minum arak ni terus haram? Tidak. Ianya secara berperingkat dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara berperingkat. Okey. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu atau kalam Allah yang menjadi panduan umat Islam hingga hari kiamat. Sebagai rujukan orang Islam. Sebab itu kalau baca Al-Quran seelok-eloknya disertakan sekali dengan tafsirnya supaya kita tahu apakah dalam Al-Quran ini ada cerita-ceritanya. Okey. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab terakhir diturunkan kepada Rasul dan Nabi terakhir. Al-Quran khas untuk Nabi dan Rasul terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah Ta'ala telah berjanji akan memelihara kebenaran dan kemurnian isi kandungan Al-Quran daripada diseleweng. Ya, kalau kita tengok dekat YouTube ke ataupun Google contoh kitab Al-Quran yang telah diseleweng ada. Tapi Ustazah memang tak tunjuk. Jadi mereka orang Yahudi ini cuba untuk menyeleweng, cuba untuk mengubah Al-Quran ini seperti mana yang mereka telah ubah pada kitab-kitab yang sebelum, tetapi tidak berjaya. Kerana Allah Ta'ala telah berjanji akan memelihara. Apa ini nombor 3 salah ni. Yang kelima, kitab Al-Quran ini mengandungi peringatan tentang apa? Peringatan neraka, syurga, kisah para nabi. Para nabi bermula daripada zaman Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yaakob, semua nabi-nabi tu, sehingga perkara gaib yang kita tak nampak pun ada dalam Quran. Hukum contohnya hudud, semua ada. Dan segala keterangan syariat Islam untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Semua apa yang kita fikirkan dalam Quran tu ada. Sebab tu Ustazah cakap, kalau baca Al-Quran disertakan sekali dengan tafsir supaya awak dapat tahu apa lagi cerita yang menarik. Baiklah, kita tengok cara kitab suci diturunkan, yang mana
Pertama, kitab Injil, Zabur dan Taurat Allah Ta'ala turunkan secara sekaligus tanpa berperingkat. Ya, satu kitab tu terus sekaligus. Manakala bagi Al-Quran pula, ianya diturunkan dalam cara 3 peringkat. Peringkat yang pertama Allah Ta'ala dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Peringkat kedua daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun dikenali sebagai Baitul Izzah. Dan yang ketiga daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya kekal sehingga sekarang. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita telah selesai belajar beriman kepada kitab, dan akan datang kita akan masuk tajuk baru. Dan Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tasbih kafarah wa suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.